Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Siti Aisyah. Hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, iaitu berkenaan dengan sangkaan. Okey, saya cuba baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Okeylah, saya nak cerita sikitlah berkenaan dengan sangkaan ni. Biasalah kita ni sebagai seorang hamalatul Quran kan, kadang-kadang kita terlepas pandang jugalah. Saya sendirilah yang saya lebih fokuskan kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya ni sentiasa bersangka-sangka kepada sahabat-sahabat saya. Contohnya kalau sahabat kita tegur kita kan, kita tersangka sahabat kita tu benci pada kita, sahabat kita tak sayang pada kita. Kan Allah dah bagi tahu dah, dia kata wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat tu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu dari prasangka, kerana bimbangnya dalam prasangka tu kita tu ada yang sangkaan yang buruk. Sangkaan yang buruk ni adalah sangkaan yang salah lah. Sebenarnya orang tu baik, kita sangka buruk kan. Di sisi Allah orang tu baik, tapi kita sangka buruk. Jadi kalau boleh kita jauhilah kan daripada prasangka tu. Dan Allah pun cakap selepas tu, Allah berfirman lepas tu, dia kata sesungguhnya sangka-sangka tu adalah dosa. Dan kita janganlah juga mencari-cari kesalahan dan keaiban saudara kita kan. Dan juga janganlah kita menabur fitnah. Lepas tu Allah ada pula tanya, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Fakarihtumu. Jika demikianlah kamu ni tak suka dengan kita makan daging saudara kita tu, maka jauhilah benda tu kan. Fitnah tu. Sebenarnya Allah nak bagi analogi lah daripada prasangka tu. Kita sangka, mula-mula kita sangka dulu, lepas tu kita cari-cari kesalahan dia. Kita cari-cari kesalahan dia. Lepas tu bila dah jumpa kesalahan dia tu, kita dah nampak kesalahan dia, kita mula tabur fitnah. Jadi hati-hatilah kita. Fakarihtumu, jauhilah. Maka kalau boleh elaklah kan. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tu Maha penerima taubat. Jadi kesimpulannya daripada kisah ni, macam saya lah kan, saya Alhamdulillah saya diuji dengan penyakit yang saya tidak sangka sebelum ni, iaitu anxiety disorder kan. Semasa saya kena anxiety disorder, saya cuba mencari titik untuk penawar bagi penyakit saya kan. Saya jumpa satu, iaitu bersangka-sangka kan. Kita manusia ni selalu bersangka-sangka. Sebab daripada bersangka-sangka tu lah kita tak tenang kan. Kita pendam perasaan kita. Kita rasa sakit hati, kita pendam kan. Last kita sangka kan bahawa sahabat kita ni macam tu. Cuma Alhamdulillah lah, setakat ni Allah masih jaga saya lagi daripada saya mencari-cari kesalahan saudara kita. Tapi kita ada juga rasa macam nak mintik tu kan. Cuma Allah dah bagi teguran awal-awal lagi. Allah didik saya melalui anxiety disorder ni.
Dan saya kalau boleh, saya elak-elak, seboleh-bolehnya saya cuba elakkan daripada saya bersangka-sangka lah pada sahabat-sahabat saya kan. Walaupun kadang-kadang ada juga yang datang kan, yang message personal, kenapa awak macam ni ya? Kenapa awak cerita semua berkenaan dengan penyakit awak ni, tak malu ke? Itu prasangka lah tu daripada dia kan. Tapi kita sendiri pun ada prasangka kita bersangka bahawa sahabat kita ni, ish, dia ni kenapa dengan ada masalah ke kan. Saya tak ada pinjam dia punya dia punya, maksudnya saya ni tidak menjagalah personality saya kan sebagai seorang ustazah kan. Adakah patut ke ustazah ni kena juga penyakit macam tu kan. Tapi saya ambil daripada sudut positif. Dan saya yakin bila saya dah cuba jauhi daripada prasangka-prasangka tu, alhamdulillah saya dah boleh masuk dalam grup. Dulu yang saya ni selama ni tak boleh masuk, tak boleh join pun grup-grup. Ada macam kalau kat sekolah kita tu ada grup yang pelik-pelik lah kan. Dia cerita dalam grup tu pasal kematian dah apalah. Saya takut jugalah kan. Macam saya tak dapat join lah grup tu. Tapi alhamdulillah lepas saya dah cuba-cuba berjinak-jinakkan diri daripada jauhi prasangka yang mula-mula lah sekali kan. Alhamdulillah saya dah okey sikit, dah boleh terima lah. Maksudnya saya dah boleh masuk, dah boleh join, boleh bermasyarakat. Okey lah, saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Sesungguhnya saya tak nampak pun yang anxiety ni adalah satu bala yang berat. Saya anggap ini adalah sebagai satu didikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu anugerah yang saya sebelum ni dah pernah ucapkan syukur lah. Takkanlah saya nak cerita kan apa yang saya buat lagi sebelum ni kan. Tapi insyaAllah lah saya akan berkongsi lah. Bila saya dah ada kekuatan sikit, saya akan berkongsi sedikit apa yang saya buat kan. Dan alhamdulillah saya dah okey dah sikit. Dan saya tak lain tak bukan, saya berkongsi dalam media sosial ni adalah untuk diri saya dan untuk bantu sahabat-sahabat saya yang memerlukan, yang ada juga rasa sakit macam ni tapi malu, segan kan nak pergi jumpa psikiatri. Jadi saya pun dah pernah pergi jumpa psikiatri, dan saya pun ada cuba rawat sendiri, dan saya juga pergi juga psikoterapi. Dan saya bagi tahu sahabat-sahabat sekalian lah, janganlah kita rasa sedih dengan anxiety disorder ni. Sebab sebenarnya Allah nak didik hati kita kan. Bila kita cari hikmah dia, insyaAllah kita akan jumpa. Dan satulah saya nak pesan, datanglah musibah yang macam mana sekalipun, itu adalah untuk mendidik diri kita. Contohlah kan, kalau macam mentor saya sendiri yang dekat sekolah kan, Ustazah Mahfuzah sendiri, dia pernah sebut lah, dia kata kalau kita ni nak tunggu kita bergerak sendiri, kita tak akan bergerak kan. Jadi Allah hantar bala tentera dia, contohnya anxiety ni, untuk saya bergerak, untuk saya maju ke depan. Aisyah, kau tak boleh duduk diam macam ni. Kau tak payah penakut sangat nak share something, nak bercakap macam ni. Saya pun ada kelemahan saya kan. Contoh dari segi pengucapan, saya memang gagap sikit lah. Tapi alhamdulillah setelah saya sertai program-program yang sebelum ni, saya sertai program seperti mana seminar Dr. Roket, apa semua tu kan, alhamdulillah dah boleh sembuh sikit-sikit sebanyak kan. Dalam seminar Dr. Roket tu yang saya paling terkesan, dia ajar yang menjerit tu, strike tu, apa benda tahan nama dia, menjerit. Sebenarnya rupa-rupanya menjerit tu bagi kita hilang rasa stres. Tapi saya tak gunalah menjerit kan. Kita kan orang yang beriman kan, beriman lah kononnya. Saya tukarlah, saya ubah jadi taranum ke apa ke, yang Islamik lah kan. Tapi bukanlah kita kata kita ni baik, tak adalah macam tu. Tapi kita cubalah ubah sikit-sikit kan. Okeylah, saya rasa sekadar tu daripada saya dah melirik-lirik dah ni.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada kelemahan saya sendiri.